kembali lagi bersama saya Siti Maisarah dari Buletin Sebisa. Pada 9 Januari 2024, saya menjalankan sesi temu bual bersama pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Alam. Tujuan saya melakukan sesi temu bual ini adalah untuk mengetahui perkara berkenaan dengan peranan-peranan, cabaran serta harapan sebagai pemimpin sekolah. Sekarang kita bersama dengan Tuan Pengetua SMK Bandar Seri Alam. Boleh Tuan perkenalkan diri? Okey, selamat hari. Nama saya ialah Subramaniam Manalaki Dorisami. Saya berasal daripada Johor Bahru. Sebelum ini saya berkhidmat di Johor Bahru hampir 23 tahun dan saya telah digerakkan ke SMK Bandar Seri Alam sebagai pengetua pada tahun 2023. Seperti yang Tuan katakan tadi, Tuan masuk ke sekolah kita pada pertengahan tahun 2023. Boleh tak kami nak tahu apa perasaan Tuan apabila bertugas sebagai pengetua di sekolah kami? Okey, baiklah. Pada mulanya memang seronoklah, gembira bila dilantik sebagai pengetua. Bukan sebab peluang nak jadi pengetua ni bukan semua orang dapat peluang. Tapi saya bila dilantik sebagai pengetua, saya suka. Tapi dalam masa yang sama, saya risau sebab saya terpaksa memikul satu tanggungjawab yang berat. Sebab segala-galanya bergantung kepada kepimpinan yang diketahui oleh saya. Jadi satu benda yang saya risau. Boleh tak saya menjalankan tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin? Itulah kerisauan saya. Tapi bila saya sampai kat sini dan bila saya berada hampir 10 bulan kat sini dan dapati benda tu senang dan seronok. Sebab bila saya ambil jawatan tu, saya punya matlamat satu, saya nak jadikan sekolah ni sebaris dengan sekolah-sekolah lain di Pasir Gudang. Itu matlamat saya bila saya ambil jawatan tu. Dan dalam masa yang sama, saya juga risau tentang kerjasama antara guru-guru. Nasib baik bila saya sampai kat sini, rata-rata semua warga SMK Bandar Seri Alam terima saya sebagai pengetua. Jadi ini memudahkan saya untuk menjalankan segala program ataupun pembaruan yang saya nak buat di sekolah ini. Okey. Kami pun perasan sejak Tuan masuk ke sekolah kami banyak perubahan yang telah dilakukan pada sekolah. Okey, untuk soalannya seterusnya, apakah perasaan Tuan sempena pembukaan sekolah pada 10 Mac 2024? Okey, memang seronoklah sebab lepas cuti hampir sebulan, walaupun saya tak bercuti, masih ada di sekolah sebab kebetulan masih tengah SPM. Tapi seronoklah saya dapat jumpa dengan murid-murid semula. Dan pada masa yang sama, saya tak sabar sebab saya nak tengok keputusan SPM yang bakal kita akan dapat pada bulan 6 nanti. So itu yang menjadikan excited bila naik ke sekolah Penggal ni. Dan satu lagi ialah, bila saya masuk ke sini bulan 5, itu maksudnya ada perancangan yang orang lain dan saya sambung. Tapi kalau untuk 2024 ni, sepenuhnya perancangan saya. So saya nak tengok apakah sebenarnya saya nak menguji diri saya lah. Sejauh mana saya punya kepimpinan tu membawa keputusan kepada menjadi murid. Itu saya nak nilai diri saya sebenarnya. Okey. Soalan saya yang seterusnya, apakah isu-isu semasa yang mahu diatasi oleh pihak sekolah pada tahun ini? Okey, pertama sekali isu ketidakhadiran dan keciciran. Ini yang antara isu besar yang perlu diselesaikan di Bandar Seri Alam. Sebab bila saya mengambil alih pada tahun lepas, isu keciciran sebab kita antara sekolah yang tertinggi keciciran di Pasir Gudang. Jadi saya cuba atasi benda itu dengan bantuan unit kaunseling dan juga ketidakhadiran. Pada masa saya ambil alih pada tahun 2023, bila saya masuk bulan 5 tu, ratus kehadiran sekolah kita 84.9%. Jadi saya bila saya ambil alih, saya punya sasaran ialah 92. Okey, 90%. Sebab kalau 85% tu maksudnya satu hari tu dalam 280 orang murid tak hadir ke sekolah. Satu jumlah yang agak besar. Jadi bagaimana kita nak bantu pelajar nak meningkatkan sekolah. Jadi fokus saya yang pertama sekali adalah nak selesaikan masalah ketidakhadiran ni dan dengan kerjasama baik daripada UNIHAM dengan unit kaunseling, kita untuk tahun ni kita berjaya sampai 89.9%, maksudnya hampir 90%. Tapi sasaran personal saya ialah 92. Jadi untuk tahun 2024,
memang saya punya sasaran nak dapatkan lebih daripada 90, paling sekurang-kurangnya 92%. Itu sasaran saya untuk tahun masa. Dan satu lagi ialah saya dapati kat sini kurang dari segi pembelajaran digital. Jadi itu bila saya masuk, saya nak cuba, sebab ialah kita masa COVID tu, kita memang menggunakan pelajaran digital banyak. Jadi masa pembelajaran digital, maksud dia bila cikgu mengajar, pelajar tu dapat jawapan serta-merta. Tetapi bila kita balik semula selepas zaman COVID, kita bila balik semula, kita dapati benda tu kita tak amalkan. Padahal benda tu baik. Jadi sebab tu saya bawa juga pembelajaran digital yang mana saya cuba dapatkan smart board, dan tempoh hari kita berjayalah dapat smart board, 3 buah smart board. Di daerah Pasir Gudang ada 2 sekolah saja yang ada smart board. Satu ialah Sekolah Seni Malaysia dan juga sekolah menengah Pasir Putih. Tapi itu dua-dua adalah kerajaan bagi. So inilah salah satunya sekolah kerajaan sekolah menengah yang kita berusaha sendiri untuk dapatkan benda itu. So bagi saya satu kejayaan lah, sebab kita dah standing dengan sekolah-sekolah lain yang mana mereka dapat bantuan, tapi ini kita dapat dalam usaha kita sendiri. Itu satu pencapaian lah. Dan dalam masa yang sama juga, saya juga ingin jadikan sekolah kita ni antara sekolah yang terbaik dari segi pembelajaran digital. Sebab itu saya sekarang ni saya telah berusaha untuk buatkan cikgu-cikgu saya supaya gunakan kemudahan yang ada kat sini tu untuk pembelajaran digital. Maksudnya saya minta mereka buat recording apa saja mereka kadang pilih bab-bab tertentu, mereka mengajar dan buat recording dan share dengan murid-murid supaya pelajar-pelajar ni bila balik rumah dia banyak kali boleh tengok benda yang sama. Jadi senang mereka dapat kuasai konten bab tu. Itu tujuan saya. Okey. Soalan saya yang terakhir. Bolehkah kami meminta Tuan memberikan sedikit ucapan kepada warga Sebisa, terutamanya pelajar sebagai dorongan untuk menempuh alam persekolahan yang menjelang tiba ini? Okey, baiklah. Ini harapan saya lah. Harapan saya ialah pelajar-pelajar Bandar Seri Alam akan menyahut cabaran yang mana saya sekarang ni nak fokuskan kepintaran sekolah kita ialah ke arah matematik dan bahasa Inggeris. Ini memang saya punya niat. Saya nak semua pelajar kita menguasai matematik. Saya tak nak macam ada sebilangan saja yang kuasai, yang lebihnya pengikut. Saya tak nak. Saya betul-betul nak 100% pelajar kita menguasai matematik. Sebab tu saya dah bincang dengan guru-guru saya. Kita kena wujudkan persekitaran matematik dan bahasa Inggeris. Jadi yang maths kita dah usahakan sekurang-kurangnya 3 bulan pertama semua murid saya dah menguasai sifir, negatif positif, algebra. Inilah asas kepada matematik. Jadi kalau semua dapat kuasai benda ni, saya percaya pencapaian matematik kita boleh ditingkatkan walaupun dikatakan keputusan matematik di peringkat daerah Pasir Gudang tak begitu memerasakan, tetapi saya ambil sebagai satu cabaran. Saya nak buktikan yang pelajar Bandar Seri Alam lebih cemerlang. Itu tujuan saya. Selain daripada itu, saya juga fokuskan pada bahasa Inggeris. Bukan saya nak melangkahkan bahasa Melayu, sebab dari segi pencapaian kita dalam bahasa Melayu agak stabil sebab hampir 98% pelajar-pelajar kita lulus SPM. Dekat SPM bahasa Melayu kita lulus. So apa salahnya kita kuasai satu bahasa lain, iaitu bahasa Inggeris. Sebab apa? Cabaran murid-murid saya bila maksudnya selepas tamat tingkatan 5, bila masuk ke alam pekerjaan ataupun melanjutkan pelajaran, bahasa Inggeris amat diperlukan untuk hadapi cabaran masa depan. Jadi saya nak pelajar-pelajar saya kuasai 2 subjek, iaitu matematik dan bahasa Inggeris. Itulah saya punya harapan. Jadi saya harap semua murid-murid akan menyahut cabaran dan bantu pihak sekolah untuk mencapai impian yang kami idamkan untuk tahun ini. Kami sebagai pelajar akan cuba sehabis baik untuk memenuhi permintaan Tuan tadilah. Sekian sahaja daripada Buletin Sebisa. Sekian, terima kasih.